Siti Rahmah Jaafar, Farhida Faryati Abdul Ghaffar, Tengku Rozila, Tengku Azman, Zarina Sultan, Kasim Abdul Rahman, Ibtisam bin Abdul Rahim, Emilia Nur Raisya, Muhammad Izzat Nur, Latifah Ismail, Nur Madiah Mukhtar, Rafi'ah Yahya, Nizat Ali bin Nasruddin, Arabika Teresa Wibro, Wan Nabiha Wan Abdullah Amudah Hassan, M. Nazif M. Yusuf, Mas Kartina Saman, Muhammad Zarif Idlam bin Abu Nasir, dan semua yang tersenarai itu sebanyak 185 di Google Meet Gemma Nur Iman, dan mungkin juga di 92 yang hadir, mungkin diuji juga dengan pelbagai penyakit. Kita doakan sama-sama dengan asbab baca Yasin dan doa kita secara jemaah. InsyaAllah Allah berikan syifa yang sempurna. Dan juga kita ambil kesempatan untuk mendoakan kepada anak, cucu, saudara mara kita yang menduduki ujian-ujian lisan dan sebagainya, dan ujian-ujian SPM yang sebenar nanti. Kita berdoakan mudahan Allah permudahkan segalanya dan berikan kejayaan cemerlang dunia dan akhirat. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan Yasin, doa dan seterusnya menyampaikan tazkirah kisah-kisah dari Al-Quran. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala syafi'ina wa habibina al-Mustafa imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Embun seni, mudah-mudahan sehat. Hana MN, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Ibrahim Abdul Ghani, mudah-mudahan afiat dan sehat. Lina Surin, Muhammad Rizwan, ramai ini ada ni, Nur Halilah, Hajjah Nur Halilah, Hajjah Nur Farida Ali, mudah-mudahan semangat pada pagi ni, ceria. Nur Fazilah, Nur Aini Abdul Latif, Rabihah binti Abdul Wahab, Raha Idris, Hajjah Rubiah Badri, Hajjah Siti Aminah, Hajjah Syarifah Faridah, Masya Allah, Hajjah Suranai Zulina, Barakallahu fikum, Hajjah Zawiyah Jambari, mudah-mudahan sehat walafiat, dan semua sekali yang ada pada pagi ini, Allah berkati umurnya, Allah berkati masanya. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Malam tadi kita nak datang Google Meet, nak hadir Google Meet, kita nak bersama dalam Google Meet. Malam tadi niat dah ada, betul? Sebelum tidur, pagi esok insyaAllah lah, lepas subuh kita dah siap-siap dah, insyaAllah nak bersama-sama baca surah Yasin, doakan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, man da'a li akhihi, sesiapa yang mendoakan untuk saudaranya bi zahril ghaib, dalam keadaan berjauhan atau dengan makna saudaranya tidak mengetahui dia doakan, maka yaqulul malakul muwakkal, maka nanti akan ada malaikat yang diutuskan, malaikat itu doakan pula untuk orang yang mendoakan. Kata malaikat, walaka bimithlin, dan bagi kamu juga seumpama apa yang kamu doakan itu. Jadi kita doakan orang yang sehat. Mudah-mudahan kita ni sehat. Semakin hari-hari kita doakan orang lain sehat, mudah-mudahan kita juga sehat walafiat. Kita doakan kejayaan orang lain, mudah-mudahan Allah berikan juga kejayaan kepada kita. Kita doakan orang lain supaya selesai dan lancar urusan mereka. Mudah-mudahan malaikat juga mendoakan kelancaran urusan kita. Dan mungkin sahaja kita tak perasan, banyak urusan kita semalam lancar, banyak urusan kita minggu lepas dapat berjalan dengan baik, banyak urusan kita pada bulan lalu dapat berjalan dengan sempurna dan mencapai matlamat, asbab daripada doa malaikat untuk kita,
yang mana malaikat mendoakan kita asbab daripada kita mendoakan saudara-saudara kita. Jadi setiap kali kita berhimpun ni, setiap kali kita berhimpun pagi ni, Siti Miskinah, Hajah Siti Miskinah, Sikin Kamaruz Zaman, bila kita setiap kali kita bertemu dalam Google Meet ni, Hajah Sofiah Sabri, Hajah Sunazli Tambi, ramai yang ada pada pagi ni, Hajah Wan Zanatiyah, Hajah Wan Mazlun, Hajah Yatimah Rejo. Jadi kita berhimpun pagi ni, kita ada matlamat, kita ada tujuan. Bukan sebab kita dah tak tahu nak buat apa pagi-pagi, bukan. Bukan sebab kita dah pening, dah tak tahu apa nak isi waktu di waktu pagi. Bukan itu semata-mata. Tapi ada matlamat tujuan yang lebih besar. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita dan menjadi asbab kebaikan. Hanya tinggal satu je cabaran kita, iaitu nak mengikhlaskan hati kita semata-mata kerana Allah. Nak ikhlaskan hati kita semata-mata kerana Allah. Dan pada hari ini juga, saya difahamkan Hajah Rosilawati Haji Sharif. Orangnya ada ni dekat sini. Yang mana beliau insya-Allah berdasarkan jadual yang telah dijadualkan, perancangan yang telah diaturkan, akan menjalani pembedahan mata pada hari Selasa, esok 31 Januari. Jam 8 pagi. Saya difahamkan di HUKM. Mudah-mudahan pembedahan dapat berjalan dengan lancar, mengikut sebagaimana yang dijadualkan. Tidak ada perkara mendadak yang mengejutkan, tidak ada kecederaan yang mengiringi, tidak ada kesakitan yang dideritakan. Pada masa yang sama diberikan kelancaran dari awal sampai kepada akhir pembedahan, dan dapat melepasi ujian pembedahan itu dalam keadaan afiat. Sakit sedikit pasti ada, kekangan atau cabaran setelah berbedah mungkin saja ada, tetapi biarlah perkara tersebut dapat dilalui dengan baik dan sempurna tanpa meninggalkan kesakitan yang berkekalan. Mudah-mudahan insya-Allah dan segera kembali sembuh. Baik. Kita pagi ni kita nak bacakan surah Yasin. Kita doa mohon kepada Allah, kepada yang kurang sihat, mudah-mudahan diberikan sihat. Anak-anak cucu kita yang akan menghadapi ujian dunia yang kita sebut sebagai peperiksaan, sama ada SPM atau peperiksaan akhir tahun atau ujian-ujian penulisan dan lisan yang lain. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan ingatan, ketinggian kefahaman, kelancaran memberikan jawapan, ketepatan ketika menuliskan jawapan-jawapan, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka keputusan yang sesuai dengan kemampuan dan kelayakan dia, sejauh mana keputusan dan kelayakan itu memberi kebaikan untuk dunia dan akhirat. Kalau anak kita sederhana begitu tapi diberikan keputusan yang tinggi, yang terbaik, tetapi dia tak mampu tanggung, malah boleh membawa kepada keburukan dunia dan keburukan akhirat dia, maka kita minta lindung daripada Allah agar tidak berlaku keputusan yang pelik-pelik walaupun kelihatan zahirnya baik. Tapi kalau keputusan periksa dia, hasil daripada ujian itu, dia mendapat hasil yang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan ingatannya, sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan ketepatan jawapannya. Dan kita doakan apa yang dia perolehi itu adalah baik untuk dia. Jangan kita fikir baik untuk sedap hati kita je. Anak dapat keputusan cemerlang, kita tak tahu dengan keputusan itu besok dia jadi apa. Jadi orang yang amanah ke tidak, jadi orang yang takabur ke tidak, jadi orang yang sombong ke tidak, jadi orang yang menyalahgunakan kuasa ke tidak, jadi orang yang mencari pengaruh ke tidak, tak tahu. Tapi kita doa dengan keputusan peperiksaan itu nanti, mereka menjadi orang yang soleh, baik untuk dunia, baik juga untuk urusan akhirat. Marilah sama-sama kita bacakan surah Yasin. Semoga Allah kabulkan doa kita. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مجيب دعاء السائلين اللهم يا قابل التائبين اللهم يا راحم الضعفاء والمساكين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ذا القوة المتين اللهم يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ya Allah ya Tuhan kami pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini pada hari yang Engkau berkati hari Isnin pada bulan yang penuh dengan keberkatan bulan Rejab pada majlis yang Engkau cintai dan Engkau sukai iaitu manusia berhimpun membacakan ayat Al-Quran berzikir menyebut nama-Mu ya Allah. Kami mohon dengan keberkatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepadamu ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah. Yang pertama, jadikanlah kami orang yang ikhlas ketika berdoa, orang yang sungguh-sungguh ketika berdoa, orang yang khusyuk dan tawaduk ketika berdoa, orang yang khudu' dan juga tadarru' ketika berdoa dan meminta kepadamu ya Allah, merayu kepadamu ya Allah, meminta kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada dari kalangan kami yang diuji dengan ujian kesihatan, keluarga kami, orang-orang yang nama kami sebutkan namanya dan sebahagian mereka yang tidak kami sebutkan dengan lisan kami. Tetapi mereka selalu dan sentiasa berada di dalam hati kami, ya Allah. Ingatan kami kepada mereka. Kami mendoakan mereka khususnya buat juga Puan Rosilawati Haji Sharif yang akan menjalani pembedahan pada hari esok. Kami mohon kepadamu ya Allah agar diberikan afiat, diberikan sihat, diberikan kesembuhan. Kami tahu dan kami yakin setiap ujian pasti ada hikmahnya. Kami yakin dan kami tahu ya Allah dengan penuh kesedaran betapa setiap orang yang Engkau kasihi pasti Engkau akan uji. Kami tahu dan kami yakin ya Allah kami hamba-Mu, maka kami adalah orang yang layak untuk diuji. Engkau berhak menguji kami dengan apa jua jenis ujian dan cabaran. Namun sebagai hamba-Mu yang punya kelemahan, yang punya kekurangan, yang punya kesilapan dan kekhilafan, kami hanya merendahkan diri kami meminta kepada-Mu ya Allah agar Engkau permudahkan ujian kesihatan yang menimpa diri kami dan menimpa diri mereka. Kami mohon belas kasih-Mu ya Allah agar Engkau kembalikan sihat dan afiat untuk kami. Tujuannya agar kami dapat melaksanakan amal kebaikan dan ketaatan setelah kami memperolehi kesihatan dan kesembuhan.
Kami ingin manfaatkan sihat yang Engkau beri. Kami ingin memanfaatkan keafiatan yang Engkau pinjamkan agar kami dapat melaksanakan banyak jenis kebaikan dan ketaatan. Kami mohon kepadamu ya Allah, anak-anak kami dapat membayangkan wajah mereka, cucu-cucu kami dapat ingat kami dapat ingat keadaan dan ehwal mereka ya Allah. Kami dapat membayangkan diri mereka ya Allah. Mereka akan menempuh ujian yang hanya ujian kecil dalam urusan kehidupan mereka, menghadapi peperiksaan. Walaupun kami sedar dan kami tahu peperiksaan itu bukanlah mutlak penentu kejayaan hidup dunia dan akhirat mereka, tetapi peperiksaan itu penting sebagai salah satu anak tangga dalam kehidupan mereka untuk membentuk sikap mereka serius dalam ilmu, mengambil berat tentang ilmu, cinta kepada ilmu, suka kepada ilmu, istiqamah dan berterusan dalam urusan keilmuan. Mudah-mudahan peperiksaan yang mereka tempuhi itu dapat ditempuh dengan lancar, dapat ditempuh dengan baik, dapat dilalui tanpa ada sebarang gangguan, kecederaan, kemalangan, maupun keadaan yang menyebabkan mereka terlupa atau tersilap menjawab soalan peperiksaan. Mereka diberikan pemeliharaan, penjagaan, perlindungan oleh-Mu ya Allah, agar peperiksaan yang sedang mereka hadapi dan akan mereka hadapi itu menjadi asbab kepada kebaikan untuk diri mereka dalam urusan dunia mereka dan juga urusan akhirat mereka. Kami memohon kepadamu ya Allah sebelum mereka menghadapi peperiksaan. Kami memohon kepadamu ya Allah bagi pihak mereka ketika mereka menghadapi peperiksaan. Kami tetap meletakkan kebergantungan dan harapan kami kepadamu ya Allah setelah mereka selesai menghadapi peperiksaan. Sebelum, semasa ataupun selepas, semuanya adalah di bawah ketentuan-Mu ya Allah, ketentuan dan kuasa-Mu ya Allah. Kami berserah kepadamu ya Allah, mudah-mudahan akhlak mereka akhlak yang baik, pribadi mereka pribadi yang baik. Engkau peliharalah mata mereka, peliharalah tangan mereka, peliharalah lisan mereka, peliharalah telinga mereka, peliharalah kemaluan mereka, peliharalah jasad mereka ya Allah daripada perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan anak-anak cucu kami, zuriat keturunan kami memperolehi kebaikan dan mereka menjadi penyambung lidah kebaikan bagi diri kami setelah pemergian kami nanti. Zuriat kami ya Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan zuriat mereka, sebagaimana Nabi Yaqub mendoakan zuriat mereka, maka kami yang bukan siapa-siapa di kalangan hamba-Mu yang penuh dengan dosa, lebih perlu dan lebih wajib bagi diri kami untuk meletakkan kebergantungan harapan yang tinggi kepadamu ya Allah, agar Engkau berikan pemeliharaan kepada zuriat keturunan kami, anak cucu kami. Mudah-mudahan mereka menjadi salih yang salihah, salih dan salihah, salih dan salihah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Siapa yang pagi ni ceria? Tulis ceria dulu. Ya Allah. Betul lah kalau ada yang baca Yasin lelap. Ceria, ceria, tulis ceria dulu. Nak tengok 265 orang. Semua nak kena ceria dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya suruh tulis ceria, dia tulis keria. Memang betul lapar nak makan kuih keria ni. Yang betul-betul nak sarapan ni, dia tulis keria, kita kata ceria. Puasa Ustaz. Ada yang puasa, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah terima ibadahnya. Ada tulis keria, keria. Yang lagi dahsyat ada tulis peria. Kalau tulis peria lagi berat ni, makan tengah hari. Bukan sarapan pagi, nama dia makan tengah hari. Baik, mudah-mudahan insya-Allah sihat walafiat semua sekali insya-Allah. Saya nak tanya sikit satu soalan kepada semua ni. Sepengalaman hidup kita lah, sepengalaman hidup kita. Kalau kita jumpa satu ekor bangkai binatang, bangkai lembu,
dengan kita jumpa satu ekor bangkai tikus, mana lagi apa tu? Mana lagi orang kata lagi apa ya? Bau lah, bau. Bau. Dia Nah, kuat. bau busuk bau busuk. Antara bangkai lembu dengan bangkai tikus. Mana? Yang mana satu Bangkai tikus lagi busuk. Mana lagi busuk? Tikus lah Ustaz agaknya. Tikus. Kita Dua-dua tengok pun busuk Ustaz. dua-dua memang busuk betul. Dua-dua tak wangi. Dua-dua tak wangi tu betul. Tapi yang mana lebih orang kata lebih busuk? Ada pengalaman tak? Ada pengalaman tak? Tikus lah Ustaz, bangkai lembu. Kalau daging lembu kat pasar tak bau sangat. Oh ya. Bangkai tikus yang satu rumah bau. Allahu Akbar. Oh tikus Maknanya kalau kita nampak okey kalau kita kalau kita kalau kita ambil kecil sikit kucing dengan tikus. Kucing dengan tikus. Yang mana Kalau kucing lah, lembu besar. Lembu besar Kucing dengan tikus. Kira-kira Kalau kucing tak sempat busuk, kita dah tanam. kalau tikus tak sempat jumpa dah busuk Oh, maknanya kalau depan mata kita jumpa kucing dengan tikus, kita jumpa sekaligus kita jumpa, agak-agak kita tutup mana dulu? Kucing. Kucing lah dulu busuk kuat. Mata. Kalau saya tutup hidung dulu. Itulah teka-teki pagi ni. Yang luar biasa tutup mata tu. Ya Allah. Yang ada tutup telinga. Tengok antara bangkai kucing dengan bangkai apa? Bangkai yang ada terkejut tutup mulut. Kucing aku. Iyalah. Tak apalah, masing-masing dia nak tutup apa tutup pulang. Saya saja tanya. Teka-teki pagi ni. Ustaz, Ya saya. Tahan tak tikus tak apa ke? Macam mana? Kucing selalu. Tangkap tikus. Baik. Baik, Kena juga. insya-Allah. Hari ni insya-Allah kita akan sambung semula cerita kita, gurau-gurau ceria di waktu pagi ni. Sebenarnya saya nak bagi teka-teki, tapi kalau Mana-mana pun. mungkin ada yang terlupa untuk menutup mic. Iklan. Terlepas, dia dah tertekan, tak sengaja. Biasalah tu. Kadang-kadang saya pula tak sengaja tertutup mic. Rupanya kita ingatkan, Ustaz sejak bila dia bagi ayat-ayat cerita dalam Quran secara bahasa isyarat? Ingatkan dia bagi bahasa isyarat. Rupanya dia tutup mikrofon. Biasalah tu. Pagi ni sengaja saya nak share teka-teki tadi. Tapi tak asyik saya sebut teka-teki dulu. Awal-awal dah sebut teka-teki. Jadi minda tu dah ready untuk teka-teki. Jadi cepat sangat jawab betul. Jadi kali ni tak boleh sebut dulu teka-teki. Terus saja cerita aja. Jadi macam-macam tutup ada. Macam-macam tutup cerita dia. Dia tutup sinilah, tutup mata lah, tutup telinga. Tutup makanan. Tutup yang mana lah. Rupanya nak berjumpa bangkai kucing dengan bangkai tikus, tutup mana dulu? Tutup hidung dulu. Betul. Itulah Sampai cerita. lembu kat pasar pun keluar Ustaz Dia punya nak pusing-pusing sampai lembu kat pasar pun keluar Alhamdulillah. Tak apalah. Kita nak beri semangat pagi ni. Mudah-mudahan semuanya. Ustaz sentiasa ceria. Alhamdulillah. Syukur. Critical thinking. Jadi itulah tujuan dia Ustaz, untuk kita. Saya sebenarnya ada benda nak tanya Ustaz ni, tapi boleh ke saya tanya ni? Lama dah saya nak tanya, nak tahu. Tanya tentang apa ya? Harimau Maybank tu jantan ke betina Ustaz? Ini Jawab teka-teki. Ustaz, saya confuse lama dah. Teka-teki ni masa dah jam 5 punya ni.
Aduh, hai macam Jadinya mana? Ustaz, wow. Masya Allah, ini memang betul-betul otai teka-teki ni. Sebab harimau Maybank ni dah jam 4.30 saya jumpa. Bukan jam 5, dah jam 4.30. Mana nak masuk dah jam 5 ni. Allahu Akbar. Baik. Hari tu kita ada cerita sedikit tentang kisah dari surah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana kita sudah sampai kepada babak ataupun kepada scene di mana Nabi Yusuf ni ketika dia kemar masukkan semula barang-barang abang-abang dia memasukkan dia punya tempat. Dalam bahasa Arab dia panggil siqayah. Siqayah tu maknanya dia punya siqayah ni maknanya alat minum. Kira kalau kita nak nama jug besar, nak nama piala, lebih kurang macam itulah. Tapi satu alat yang digunakan memang untuk cawan besar, cantik, mahal, dan digunakan untuk minum lah dalam istana lah, kita sebut macam tu. Jadi dia masukkan dalam beg adik dia sendiri. Nabi Yusuf masukkan dalam beg adik dia sendiri. Dia panggil siqayah benda tu. Fi rahli akhihi, dalam barang adik dia sendiri. Adik dia sendiri. Adik dia sendiri tu hari tu namanya siapa? Yang dia cakap, jangan bimbang, aku ni abang kamu. Ingat tak? Bunyamin ataupun Binyamin. Boleh sajalah. Bunyamin. Bismillah. Jadi ceritanya, kemudian bila dia dah masukkan dalam beg itu, maka dia pun buatlah pengumuman. Buatlah pengumuman tu bukan Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf kan kat situ ramai dia punya memanda menteri dia, ramai pegawai-pegawai dia, ramai orang-orang lain yang di bawah arahan dia. Jadi setelah semua abang-abang dia nak bersiap-siap, nak balik semula ke kampung, lalu buatlah pengumuman tergempar. Pengumuman apa? Tergempar. Siapa yang berbuat pengumuman tergempar tu? Tak disebut namanya. Tak disebut namanya, tapi disebut dengan perkataan muazzin. Kita kalau faham perkataan muazzin ni, zaman sekarang kita sebut muazzin tu apa? Dekat masjid ada seorang muazzin, ada dua muazzin. Kan? Orang yang melaungkan azan. Azan kan? Bukan azan, muazzin. Sebenarnya maksud muazzin tu asalnya orang yang membuat laungan, orang yang membuat panggilan, seruan, daripada perkataan azana, yang membuat laungan. Jadi oleh kerana dah sinonim dengan bahasa urusan agama kita, iaitu yang membuat laungan seruan itu adalah laungan seruan panggil orang solat, maka lekatlah perkataan itu muazzin untuk orang yang melaungkan azan. Tapi asal makna muazzin bukan melaungkan azan saja, bukan. Asalnya teng 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 teng. Pernah dengar lagu tu? Teng teng teng. Lepas tu trompet sebelah kanan, lepas tu trompet sebelah kiri, lepas tu trompet sebelah kanan. Tengah. Aduh, cerita apa tu? Piramli. Ya Allah, semua pernah tengok juga. Ya Nujum Allah. 4 belalang. Nujum 4 belalang. Ya Allah. Ni grup Gema Nur Iman ni memang semua dia tahu kan? Contoh. Maknanya pengumuman. Saya bukan nak cerita trompet tu. Saya nak cerita penyeru, panggil. Tuan-tuan, ingin dimaklumkan bahawa dengar sini semua. Tak kisahlah. Maknanya cerita tu dia mengumumkan. Nak menyeru. Lalu ketika Nabi Yusuf dah masukkan barang, dia punya bekas minum tu, siqaya ni, sebenarnya dia macam satu piala besar gitu untuk minum. Kenapa saya kata minum? Sebab dalam bahasa Arab, saqa tu maknanya minum atau beri minum. Kita biasa baca doa lepas makan apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa
Alhamdulillahilladzi at'amana wa Saqana. 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 Saqa tu maknanya segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami dan memberi minum kepada kami. Memberi minum tu saqa. Siqayah alat untuk buat minum lah. Tu nama dia. Jadi dia buat pengumuman bila Nabi Yusuf dah masukkan dalam, Nabi Yusuf tahu tak? Nabi Yusuf tahulah dia masukkan barang tu dalam beg adik dia. Kemudian Nabi Yusuf perintahkan orang yang buat pengumuman supaya buat pengumuman. Tuan-tuan, kami nak beritahu ayyuhal 'ir, wahai rombongan yang datang. Kami nak bagi tanya ni, innakum lasariqun, adakah kamu ni semua ni pencuri ya? Pengumuman tiba-tiba cakap pencuri. Jadi terkejut abang-abang Nabi Yusuf ni, adik-beradik dia terkejut. Kenapa pula kami dituduh mencuri ni? Tak, kami nak tanya, innakum lasariqun, kamu ni sebenarnya memang pencuri ya? Lalu mereka pun cakap, kenapa cakap kami curi? Kenapa kami cakap curi? Engkau curi apa? Dia adik-beradik, engkau curi apa? Aku tak ada ambil apa-apa. Engkau cakap betul-betul. Ini kita dah nak balik ni. Barang dah dapat ni. Beg dah bungkus ni. Semua dah dapat ni. Kau jangan main-main. Tak ada, aku tak curi. Kau cakap betul-betul. Tang-rantang kau yang curi. Aku tak ada ambil. Gaduh. Kata. Lalu mereka pun cakap, adik-beradik Nabi Yusuf ni tanya, qalu, mereka berkata, wa aqbalu alaihim. Ketika itu adik-beradik Nabi Yusuf pun berkata sambil menghadap kepada ni orang-orang istana, menteri-menteri, pegawai-pegawai ni yang ramai-ramai yang tengah buat pengumuman ni. Masa dia baru nak balik saja ditahan. Kamu mencuri ya? Kamu ada ambil kesempatannya daripada datang ke tempat kami ni? Lalu mereka sesama mereka adik-beradik bincang. Mereka menghadap kepada semua pegawai-pegawai dan menteri ni. Mereka tanya, madza tafkidun? Apa yang sebenarnya kamu hilang? Kamu sebenarnya, tuan-tuan, tuanku, apa dah istilahnya lah, tuan, Datuk Seri, Tan Seri, Puan Seri, berseri-seri, tak kisahlah apa seri pun, yang kamu sebenarnya hilang apa kat istana ni? Yang kamu cakap kami mencuri ni, kamu hilang apa sebenarnya kat sini? Madza tafqidun? Kamu hilang apa? Apa benda yang kamu hilang? Lalu mereka pun jawab, menteri-menteri ni ramai. Orang yang bersama dengan Nabi Yusuf tu ramai. Nabi Yusuf perintahkan, cari. Tanya, kita ada barang hilang. Cuba tanya mereka, adakah mereka tu pencuri? Lalu menteri-menteri, pegawai-pegawai ni, orang-orang menteri pegawai-pegawai ni bercakap, nafqidu suwa'al malik. Kami ni telah hilang cupak suwa'. Orang Arab kalau satu cupak, satu bekas, dia panggil sa' ataupun suwa'. Kalau sa' erti dia punya ejaan dia sad alif ain. Kalau dia macam satu bekas bolehlah kita sebut satu cupak. Bolehlah kita sebut begitu. Rasulullah dulu kalau berwuduk, disebutkan satu sa' ataupun satu mud air. Dia ada sebutan dia lah. Satu sa' macam mana, satu mud macam mana. Ukuran tepat dia saya tak berapa ingat macam mana dia punya bentuk dia. Tapi kata menteri-menteri pegawai-pegawai ni, nafqidu suwa'al malik. Kami hilang, kami raja punya bekas cupak tu kami hilang. Yang mana gunanya untuk cedok, untuk minum dan sebagainya. Lalu kami ni tak puas hati sebab bendanya hilang. Tadi ada. Bila kamu nak bergerak, tiba-tibanya hilang. Sekarang kami nak memberikan tawaran kepada kamu. Waliman ja'a bihi, sesiapa daripada kamu yang mana dia berjaya memulangkan benda itu kepada kami, waliman ja'a bihi, dan bagi sesiapa yang datang kepada kami membawa benda itu, maknanya pulangkan semula kepada kami, himlu ba'ir, kami beri jaminan dia akan mendapatkan ganjaran, bayaran, imbalan, upah himlu seberat muatan seekor unta. Jadi itu ukuran ganjaran zaman dululah.
Kalau disebut kamu akan dapat ganjaran, kamu akan dapat makanan seberat seekor unta. Maknanya satu ekor unta, letakkan satu beg besar kat atas dia, diisi makanan. Sepenuh unta tu mampu, maka itulah ganjaran dia. Wa ana bihi za'im. Dan aku jamin, saya jamin, kamu akan dapat pemberian itu. Jadi siapa yang nak mengaku ni? Ni ramai-ramai yang datang ni, siapa yang nak mengaku ambil? Masing-masing tak mengakulah. Masing-masing tidak mengaku. Sebab apa? Sebab mereka masing-masing tidak ambil. Ketika itu masing-masing tidak ambil. Yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ialah untuk menyelamatkan adik dia. Yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk melihat sikap abang-abang dia. Apakah betul-betul dah jadi baik ataupun dia akan mengkambing hitamkan adik dia. Nak tengok sikap. Faham tak maksud saya? Sikap itu lebih perlu kita ambil berat untuk ditegur ataupun kita respon ataupun kita betulkan berbanding keadaan yang berlaku. Saya nak bezakan gini ya. Saya nak bagi satu cerita. Nah, bulan lepas isteri saya tengah bawa kereta saya lah. Dia bawa balik kampung. Dan saya tak ada bersama dengan anak-anak saya lah, isteri dengan anak saya. Tiba-tiba ada satu motor dia langgar kereta. Kereta dalam keadaan sedang berjalan, ada motor langgar. Kemik kereta saya habis. Jadi motor tu dia langgar, dah buat report polis apa semua. Orang yang langgar tu anak-anak dia pun dah datang. Orang berumur, kira-kira warga emas. Dia langgar, dia bawa motor, dia tak pakai helmet. Dia bawa motor pakai selipar. Dia bawa motor tak tahu dia ada lesen, tak ada lesen. Tapi bila dia bawa motor, bila buat kat balai polis buat laporan, buat report, didapati bahawa orang ni rupa-rupanya balai polis pun kenal. Orangnya sudah tidak begitu waras. Dah tak waras. Dah dikali dan dinasihat oleh anak-anak dia jangan bawa motor, dah disembunyikan kuncinya, katanya begitu, tapi tetap juga dia nak bawa juga, dia keluar juga. Akhirnya dia bawa dalam keadaan stabil, dia langgar kereta saya. Baik. Jadi, saya ni sebagai pemilik kereta nak buat keputusan, nak marah ke tak nak marah? Kalau nak marah, mesti ada sebab. Kalau tak nak marah, mesti ada sebab. Saya buat keputusan, tak payah marah. Yang pertama, tak payah marah isteri saya. Yang kedua, tak payah marah orang tu. Kenapa? Kalau ikutkan saya nak marah isteri saya ni. Bawa kereta sampai kemek, sampai berlanggar ni. Tapi bila dia bawa tu, kemalangan berlaku bukan kerana sikap yang tidak betul. Kerana dia bawa ikut jalannya. Tapi dah berlanggar. Dah sampai masa, keadaan tu tak boleh nak dikawal. Kita dengan sikap yang betul, tapi berlaku kemalangan. Maka kita redha, tak perlu kita marah. Yang kedua, tak perlu marah sebab yang langgar tu pun orangnya tak waras. Kalau kita berhadapan dengan orang yang tak waras, sekurang-kurangnya kita biarlah kita yang waras. Jangan kita pun ikut tak waras juga. Akhirnya saya buat keputusan, tak payah marah. Bila saya boleh marah? Bila saya boleh marah? Saya boleh marah kalau sesuatu kemalangan tu berlaku kerana pemandu tu bawa ke kanan, bawa ke kiri, tukar lorong tanpa signal, tukar lorong secara terburu-buru, parking tak betul, tiba-tiba ada orang langgar. Yang bawa kereta tu sekalipun isteri saya akan marah. Saya marah sebab berlakunya takdir kemalangan ke? Saya marah tu sebab sikap yang tidak betul dalam pemanduan. Yang mana satu sebab saya marah? Saya dah nak buat keputusan. Nak buat keputusan supaya kita atur. Nak marah, kita ada tujuan. Tak nak marah pun ada tujuan. Kalau kata berlaku gitu, memang saya marah. Takkan nak diam aja, biar tak apalah. Sikap dia tak betul, biar. Tak boleh lah. Isteri saya, anak saya, di bawah tanggungjawab saya. Kalau sikap tak betul, saya kena marah. Dia nak marah balik ke, dia rasa sedih ke, tu urusan kemudian. Tapi mesti marah. Tapi marah yang patut lah. Tapi ceritanya memang marah lah. Dan saya kalau marah, memang marah betul. Jadi sekarang ni saya bukan nak cerita tentang saya tu. Saya nak cerita Nabi Yusuf buat keputusan. Sekarang dia nak tengok sikap ni, abang-abang dia masih dulu perangai macam dulu ke? Ataupun betul-betul memang dah menyesali, dah insaf dan sebagainya. Dia nak perhatikan sikap.
Jadi dia lihat kat situ, sekarang orang yang mengumumkan dia kata, kami sekarang dah kehilangan bekas yang raja ni. Siapa yang berjaya kembalikan semula kepada kami akan balas, berikan ganjaran, berikan reward, kami akan bagi dia seberat muatan seekor unta. Wa ana bihi za'im. Dan saya menjamin benda itu akan dapat. Yang penting bayar, pulangkan semula. Benda mahal, benda istana punya barang, dia punya nilai ni jauh lebih besar daripada muatan makanan seekor unta. Sebab tu dia boleh bagi ganjaran. Lalu adik-beradik Nabi Yusuf ni pun bersumpah. Dia kata apa? Qalu tallahi. Mereka semua menjawab, demi Allah. Laqad alimtum. Kamu semua kan dah tahu. Dia punya nak bela diri. Kamu kan semua kan dah tahu. Ma ji'na linufsida fil ardi. Kami ni bukan datang ke sini untuk membuat kerosakan di bumi Mesir ni. Kami datang daripada jauh-jauh. Kira kalau dalam bahasa budak muda bukan nak buat onar lah. Tahu buat onar? Onar. O-N-A-R. Tahu pernah dengar? Kami datang bukan nak buat pasal. Bukan nak buat onar kat sini. Kami datang bukan nak buat hal kat sini. Kami datang bukan nak buat masalah dekat sini. Wa ma kunna sariqin. Dan kami ni bukan pencuri. Kami ni peminta untuk minta ganti barang daripada kampung, ganti nak tukar makanan, nak bawa balik kampung. Kami bukan pencuri. Dia kata kami bukan pencuri. Dia bukan pencuri, tapi dia tuduh tak orang lain mencuri. Nak tengok juga sikap. Ada orang tidak mencuri, tapi kuat menuduh orang lain mencuri. Ada juga. Jadi tak mencuri satu hal. Ada beza kan? Ada beza, nak tengok abang dia macam mana. Nabi Yusuf perhati aja komunikasi yang sedang berjalan di antara pegawai-pegawai dia yang sedang nak menyiasat dengan abang-abang dia yang sedang nak berangkat pulang ke kampung semula. Macam mana dia punya sikap dia. Lalu pegawai-pegawai Nabi Yusuf AS ni yang ramai ni pun kata, qalu fama jazauhu in kuntum kazibin. Maka orang-orang pegawai-pegawai Nabi Yusuf bertanya, maka apa balasan yang patut dikenakan kepada pencuri sekiranya kamu cakap bohong? Kamu ni satu grup, beberapa orang. Kalau kamu bohong, kamu cakap semua sekali tidak mencuri, tiba-tiba kami dapati seorang daripada kamu ada mencuri, fama jazauhu. Apa ganjaran, apa balasan yang patut diberi. Supaya dia sendiri sepakat hukuman yang patut dikenakan kepada salah seorang daripada dia. Nampak tak? Nampak tak cara Nabi Yusuf buat aturan tu? Dia tak cakap siapa, supaya yang nanti adik-beradik dia bila didapati dia mengambil benda itu, maka nanti jawapannya dia sendiri yang meletakkan hukuman itu kepada diri dia sendiri. Diri dia sendiri. Lepas tu dah letakkan hukuman pun nak tengok perangai dia berubah ke tak berubah. Ke sama juga, nuduh juga. Nak tengok tu. Ini strategi ni. Strategi bersoal jawab. Saya boleh jadi pegawai ISA. ISA dah tak ada. Pegawai apa Pegawai SPRM lah. Nak siasat lah menteri-menteri ni. Saya tak boleh. Saya tak berkeahlian. Orang nak menyiasat ni dia kena memang bijak. Bukan bijak menipu, bukan. Tetapi bijak membaca jenis-jenis penipuan yang barangkali boleh berlaku. Nampak macam mana tugas dia menghadapi penipuan yang banyak. Bukan tujuan untuk menipu. Macam orang belajar sihir, tetapi untuk mengelak diri daripada sihir dan merawat orang-orang yang terkena sihir. Jadi dia belajar tentang sihir tu. Tapi bukan untuk mensihir orang. Belajar cara-cara penipuan pencuri, bukan untuk mencuri. Tapi untuk mengetahui bagaimana cara-cara curi itu, cara-cara kecurian berlaku tu kena tahu. Supaya bila dia nak perangkap ataupun dia nak dapatkan bukti-bukti kecurian telah berlaku, dia dapat perhalusi bukti itu dengan tepat. Yalah, kalau tidak macam mana, susahlah. Kita nak membuat pembuktian. Zaman sekarang cara curi, kan dulu ada cerita kan, curi 1 sen daripada akaun orang. Nak tahu macam mana, kena tahu betul. Dia curi tak banyak, 1 sen saja daripada akaun orang. Punya curi 1 sen boleh jadi juta. Contohnya lah. Sekarang ni, menteri-menteri tanya, sekarang apa balasan yang patut dikenakan kepada orang yang ambil? Kalau kamu tipu,
Kamu kata kamu semua bukan curi. Tapi kalau kamu tipu, seorang kena tangkap, apa balasan dia? Lalu mereka pun sendiri jawab. Mereka sendiri buat create hukuman dia. Tengok apa hukuman dia? Tuan tengok kat bawah tu. Qalu, mereka berkata, jazauhu, dia punya balasannya ialah man wujida fi rahlihi, sesiapa daripada kalangan kami yang didapati barang yang kamu hilang tu ada dekat beg dia, ada dekat dia punya kantong dia, ada dekat dia punya pengangkutan dia. Rahlun tu maknanya pengangkutan dia, kenderaan dia. Masing-masing ada bawa binatang tunggangan masing-masing. Siapa di kalangan kami yang dijumpai barang itu dekat dia punya kenderaan dia, fahuwa, maka dia itu sendiri menjadi sebuah pembalasan. Maknanya kamu nak ambil ke nak apa dia ke, suka hati kamu dalam bahasa dia. Fahuwa jaza'u, maka orang itu sendiri, di kalangan kami ni orang tu sendiri yang jadi pembalasannya. Maknanya terserah pada menteri nak buat apa. Boleh ambil dia, boleh tahan dia, boleh apa. Kira-kira macam cakap orang gentleman. Lalu kata adik-beradik Nabi Yusuf, kadzalika najzil zalimin. Macam itulah kami bertegas cara kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Macam tu sekali. Dia punya bersungguh-sungguh dia. Bila dia dah cakap begitu, dia yang setuju. Adik-beradik dia sendiri yang cakap. Adik-beradik dia, Nabi Yusuf sendiri yang menyatakan persetujuan. Dia sendiri yang bagi tahu apa hukuman yang patut dikenakan. Dia sendiri cakap, macam itulah kami akan memberikan pembalasan kepada orang yang zalim. Lalu bila dah mengaku, bila dah dapat persetujuan, start spot check. Start apa? Spot check lah. Terus sembang. Maka pegawai-pegawai ni pun bergerak. Semua bergerak. Lalu mulalah apa? Operasi untuk mengenal pasti. Dalam kenderaan adik-beradik Nabi Yusuf yang mana cawan ataupun kita sebut bekas piala tu ada dalam. Fabada'a. Lalu bermulalah. Namanya Nabi Yusuf alaihissalam menyiasat. Bi'aw'iyatihim. Dia siasat dulu dekat tempat barang-barang adik-beradik dia yang lain dulu. Bukan adik dia Bunyamin tu. Dia siasat yang lain dulu. Nombor satu dulu. Tak tahu berapa orang. Wallahu a'lam. Tapi yang lain dulu dia siap. Qabla, sebelum dia buka beg ataupun karung ataupun kantong ataupun bekas tempat adik dia Bunyamin. Dia cek dulu yang lain. Tak ada. Lepas. Cek dulu yang kedua. Okey, yang ni tak ada. Lepas. Cek lagi. Okey, tak ada. Semua lepas. Okey, yang ni pula. Cek. Bongkar. Okey, ni lepas. Thumma, kemudian istakhrajaha min wi'a'i akhi. Kemudian Nabi Yusuf tiba-tiba dia keluarkan benda yang hilang tu. Dia keluarkan saja daripada tempat beg adik dia tadi. Yang namanya siapa tadi? Namanya adalah Bunyamin. Dia keluarkan. Bila dia keluarkan, semua tengah suspend, semua tengok. Adik-beradik Nabi Yusuf, abang-abang dia tengok. Kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami, yakni Allah, berjayakan perancangan dan strategi Nabi Yusuf. Ma kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha Allah. Sebenarnya tidaklah Nabi Yusuf itu dapat mengambil saudara. Sebenarnya Nabi Yusuf tu secara undang-undang dia tak boleh menahan orang sesuka hati. Nabi Yusuf secara undang-undang di zaman tu dia tak boleh tiba-tiba tangkap orang tanpa sebab. Dia tak boleh menahan orang tanpa ada alasan. Dia tak boleh sekat orang tanpa ada apa-apa reason yang sesuai, justifikasi yang jelas. Tak boleh. Jadi macam mana cara untuk dah tahan adik dia supaya adik dia dapat diselamatkan, adik dia duduk dengan dia. Jadi dia susun strategi tu. Nak tengok
Sekarang Nabi Yusuf tak tuduh mana-mana pencuri. Nabi Yusuf tak kata, engkau pencuri, engkau pencuri. Dia tak tuduh. Cuma dia nak tengok. Pegawai dia cuba try je tanya. Kamu ni yang datang semuanya pencuri je? Tanya. Innakum lasarikun. Dia orang cakap, kami datang bukan nak membuat kerosakan. Dan kami bukan pencuri. Okey. Sekarang, tempat minum raja sudah hilang. Soalannya, tadi ada. Bila kamu datang sudah hilang. Apa cerita? Jadi itu kan uji. Dia tak kata, wahai pencuri-pencuri sekalian. Dia tak kata. Nabi Yusuf pun tak cakap, engkau salah seorang mesti pencuri kan? Dia tak tuduh, tak apa. Nak tengok sikap saja. Nabi Yusuf bukan suka-suka tuduh. Dan strategi itu disusun oleh Nabi Yusuf. Yang menjayakan strategi itu Allah. Kadzalika kidna li Yusuf. Begitulah kami jayakan strategi bagi Nabi Yusuf. Maka liya'khudha akhahu. Sebenarnya Nabi Yusuf tidak dapat mengambil adiknya itu fi dinil maliki, mengikut undang-undang raja pada ketika itu, illa, melainkan ayyasha Allah. Melainkan kalau Allah menghendaki, maka jangan tepatlah dia dapat adik dia. Narfa'u darajatin man nasha'. Kami mengangkat darjat-darjat mereka sesiapa saja yang kami kehendaki. Ingat, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas tiap-tiap seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, ada yang lagi yang lebih mengetahui. Jadi jangan diingat dia pandai saja dia tahu. Jangan diingat dia handal saja. Jangan diingat apa? Di atas setiap seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, ada lagi yang lebih mengetahui. Bila dia keluar saja yang namanya cawan tu, masing-masing semua tengok, terkejut mereka. Mereka terkejut sebab apa? Yang ada dalam beg Bunyamin. Yang pertama mereka terkejut. Yang kedua, mereka rasa macam, "Woish, kau nampak je baik ya. Rupanya. Maka apa yang dikatakan oleh abang-abang Nabi Yusuf ni terhadap adiknya, itu menunjukkan sikap sebenar mereka. Yang mana sikap sebenar mereka itu kita akan lihat dalam pertemuan yang akan datang. Apa dia cakap, apa pandangan dia, apa pendapat dia. Macam mana cara Nabi Yusuf membaca karakter sebenar adik-beradik dia setelah beberapa tahun tidak berjumpa. Maka ini insya-Allah mudah-mudahan jadi pengajaran, pembelajaran kita dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan barakah kepada semua. Tahniah kepada semua, lebih kurang 265 orang yang hadir. Mudah-mudahan Allah berkati semua. Jazakumullah khairal jaza. Apa yang baik datang dari Allah, kekurangan kelemahan dari Allah juga atas kelemahan diri saya. Dan saya kembalikan serta pulangkan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Syukur pada Allah kita dapat lagi mengadakan kuliah subuh kita pada pagi ini bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Syah, dan mudah-mudahan asbab bacaan Yasin dan doa kita secara berjemaah bersama dengan Al-Fadil tadi, mudah-mudahan Allah kurniakan syifa kepada mereka yang diuji, dipermudahkan segala urusan kita insya-Allah. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu dari kisah Nabi Yusuf yang belum lagi kita selesai kisah ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi pengajaran kita untuk menjalani dalam kehidupan seharian kita, memberi manfaat. Dan jangan lupa untuk terus bersama dengan kuliah, bersama dengan Al-Fadil Ustaz di pertemuan pada hari Rabu, iaitu Isnin dan Rabu, kuliah subuh. Jadi jangan lupa untuk mengimarahkan kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Gema Nur Iman. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang sudi berada di kuliah, yang memilih untuk berada di Google Meet Gema Nur Iman. Mudah-mudahan mendapat manfaat daripada ilmu-ilmu yang disampaikan. Kuliah seterusnya kita sebentar saja lagi, iaitu bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari. Ini orang Johor juga. Ustaz Rushdi Ramli juga akan menyampaikan kuliah dari biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bergerak, teruskan bersama duduk depan
tab masing-masing depan handphone masing-masing untuk menimba ilmu seterusnya. Dan kuliah-kuliah yang lain sila rujuklah nanti di Google Meet Gema Nur Iman nanti. Dan sebagai penutup kuliah sekali lagi, sekarang kita dipersilakan yang berbagi Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin untuk menutup kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahul 'azim. Saya